Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, antara yang paling dinantikan, pilihan raya paling dinantikan, yang terdekat adalah pilihan raya negeri ke-17 PRN Sabah pada tahun ini. Sudah pasti kita sudah dengar gabungan ini, gabungan itu akan berentap di dalam PRN kali ini. PHBN sah bergabung. Tapi bagaimana dengan kerajaan negeri hari ini? Pimpinan Haji Jinor, GRS. Adakah GRS akan bergabung dengan PHBN? Adakah GRS akan bertanding solo? Adakah GRS dengan warisan? Ataupun dengan Perikatan Nasional? Bercakap tentang PN. Dalam satu artikel daripada FMT, hari ini bertarikh 15 Mei. 7 jam yang lepas, PN terdesak mungkin sokong GRS pada pilihan raya negeri Sabah, kata penganalisis. James Chin berkata, PN sangat lemah di Sabah dan mungkin tiada pilihan kecuali bersama dengan GRS. Sebarang keputusan Perikatan Nasional untuk menyokong GRS pada PRN akan datang. Mungkin didorong rasa terdesak menurut seorang penganalisis. James Chin dari Universiti Tasmania berkata, PN sangat lemah di Sabah dan PAS tidak popular di negeri itu. Manakala kebanyakan wakil rakyat bersatu sudah melompat ke GRS. Disebabkan itu, katanya, PN mungkin tiada pilihan kecuali bekerja sama dengan GRS. PAS hanya memiliki satu daripada 79 kerusi DUN. Dengan wakilnya, Ali Akbar Gulasan ialah adun lantikan. Lebih 10 adun bersatu, Sabah meninggalkan parti itu ketika langkah Kinabalu pada 2023 dan menjadi ahli langsung GRS selepas PRN. Termasuk Ketua Menteri Haji Jinor, Masidi Manjun dan Rubin Balang. Timbalan pengarah pilihan raya PAS sebelum ini, Anwar Musa, dilaporkan berkata, PN patut menyokong GRS pada PRN Sabah akan datang kerana PH dan BN sudah mengumumkan kerjasama mereka. Anwar yang juga bekas Setiausaha Agung UMNO berkata PN patut mengkaji pilihan bertanding atas tiket GRS atau tidak menyertai PRN Sabah akan datang. Jadi saudara-saudara, kalau PN bergabung dengan GRS, adakah PN akan menghantar calon-calon yang mengejutkan? Mungkin Muhyiddin Hadi Awam bertanding pada PRN Sabah kali ini, dan mungkin pada masa akan datang mereka boleh dihantar sebagai calon ketua menteri. Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara bapak yang saya hormati, saudara-saudara semua, antara yang menjadi cerita paling panas kebelakangan ini, beberapa hari kebelakangan ini, adalah berkaitan dengan pemilihan jawatan nombor 2 di dalam parti PKR, yaitu Parti kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dua pemimpin yang disebut-sebut yang akan bertanding. Rafizi Ramli tidak asing lagi penyandang jawatan tersebut, manakala pencabarnya adalah anak kepada Presiden Parti sendiri, yaitu Nurul Izzah. Mungkin ada yang berkata Nurul Izzah patut berundur diri. Sebelum ini beliau hanya akan mempertahankan jawatan beliau sebagai naib presiden. Tetapi dengan beberapa sokongan daripada ketua cabang terhadap Nurul Izzah, akhirnya beliau bertanding jawatan timbalan presiden PKR. Nah, sebelum ini juga kita pernah mendengar debat di antara Rafizi dan Nurul Izzah, berita tentang perdebatan di antara mereka berdua. Adakah ini akan berlangsung?
Adakah Nurul Izzah, adakah Rafizi bersetuju untuk berdebat? Berdebat bukan untuk menunjukkan siapa yang lemah, tetapi berdebat untuk menunjukkan siapa yang layak untuk memegang jawatan tersebut pada pendapat saya. Saya telah menerima satu komen. Rafizi, katanya di sini ringkas, Rafizi letak jawatan, beri laluan seluasnya kepada Nurul Izzah bersama bapaknya. Itu yang lebih mulia buat Rafizi Ramli. Tak guna menunggu dalam keadaan mulut disumbat, tangan diikat dan kaki dibelenggu. Nah, menurut kenyataan daripada salah satu viewers dan subscriber dalam channel ini. Jadi saudara-saudara, ada juga kata Nurul Izzah ini duduk rumah saja, jaga keluarga sendiri cukuplah. Nah, jadi beberapa komen yang kita dapat lihat. Ada yang kata Nurul Izzah berundur, ada yang kata Rafizi yang patut berundur, dan macam-macam pandangan lah. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, menurut Anda siapa yang layak untuk memegang jawatan timbalan Presiden PKR? Tapi kita boleh bagi pendapat saja. Akhirnya kita nantikan keputusan rasmi. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, beberapa hari ini kebelakangan ini ramai rupanya meminati perkembangan terkini pemilihan timbalan Presiden PKR ataupun kedudukan nomor 2 parti, kedudukan nomor 2 Anwar Ibrahim di dalam parti. Saudara-saudara, ada yang berkata ini adalah satu parti keluarga. Kalau Nurul Izzah menang, ada yang kata sekiranya Nurul Izzah menang, beliau boleh menjadi calon Perdana Menteri dan sekaligus mencipta sejarah Perdana Menteri Malaysia wanita yang pertama kalau Nurul Izzah menang. Sudah pasti kepada penyokong Nurul Izzah dan kepada yang melihat Nurul Izzah sebagai seorang pemimpin, sosok seorang individu yang boleh menjadi PM, mereka yakin akan kenyataan ataupun cadangan bahwa Nurul Izzah boleh menjadi Perdana Menteri ke-11 ataupun Perdana Menteri yang seterusnya. Saudara-saudara, dalam satu artikel berita, ulasan mencari bakal Perdana Menteri, Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu ulas Nurul Izzah Anwar bertanding jawatan timbalan Presiden PKR. Beliau kata, ia isu keluarga. Saya rasa saya terpaksa komen, kalaupun ada unsur-unsur keluarga, nepotisme dan sebagainya, tetapi unsur kepentingan umum pun ada. Ia mungkin percaturan keluarga Anwar, tetapi dengan kehendak takdir, Nurul Izzah boleh berakhir menjadi PM wanita pertama Malaysia. Ditakdirkan dia menang jawatan timbalan Presiden PKR dan ditakdirkan apa-apa berlaku kepada Anwar sekarang atau pada masa depan, mesti ada pihak yang akan mencadangkan supaya dia ambil alih tempat bapaknya. Hal ini sudah pun berlaku dengan ibunya, Dr. Wan Azizah. Apabila Anwar masuk penjara kali kedua pada tahun 2015, Dr. Wan Azizah pemangku jawatan beliau di dalam parti. Apabila PH pimpinan Mahathir menang PRU18, ada percobaan menyekat beliau menjadi PM dengan melantik Dr. Wan Azizah. Tetapi percobaan dari luar PH itu gagal. Dalam pertandingan jawatan timbalan Presiden PKR kali ini, ketoprak sudah dipentaskan. Pada usulnya Nurul Izzah isytihar dia akan bertanding mempertahankan jawatan naib presiden. Dalam majelis pimpinan pusat PKR ada 9 orang berjawatan naib presiden dan Nurul Izzah adalah salah seorang daripadanya. Tiba-tiba satu demi satu kepimpinan cawangan bahagian dan negeri tampil mencadangkan beliau sebagai calon timbalan presiden bagi melawan penyandang Rafizi Ramli. Jadi tak nak ulas banyak, kalau dah ramai yang menyokong Nurul Izzah untuk jadi
Imbalan Presiden PKR, adakah mereka lihat Nurul Izzah juga boleh menjadi seperti Anwar Ibrahim, menjadi Presiden PKR dan sekaligus menjadi calon Perdana Menteri bagi PKR dan juga mungkin Pakatan Harapan? Apa komen Anda?